dari Dorul Asmi Syekh Fina Abdullah Bersama Bersama Alim paling bagus kali bawa kita ni dia baca jadi mak tengok bidang kan dijual bahar boleh, rakit al-hajat pun boleh tolak bahaya lah ni bala dia banyak macam-macam kan. Jadi kalau boleh kita jadikan amalan lah, kita baca sebulan sekali tak lagi daripada tersebut adalah lebih baik. Minta supaya Allah Ta'ala lindung. Yang lindung cucu sekolah ni, lindung anak kita kan, awang kita tu pun bukan main pergi sekolah. Kita pun kadang-kadang dia pergi sekolah tu kita tahu dia pergi tak mana, pergi sekolah tak tahu dia pergi duduk mana. Jadi minta lah ya Allah kan, baca doa ya, Ibnu Bahar, Ibnu Nawawi juga baca adalah Ratib Al-Hadad. Ratib Al-Hadad ni kalau kita baca sejarah awal dia adalah dikarang oleh ya Abdullah Ali Al-Hadad ni. Tujuan dia adalah nak menolak bala pada ketika tu penyakit banyak, penyakit merebak ni. Maka dikarang dia baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sampai di sana, bagi kita memilih satu tempat ya yang dekat dengan salah satu benteng Khaybar yang dipanggil benteng An-Nasr, Husnul Nasr sebagai pusat perhimpunan. Ya. Apa dia tu? Kita jauh. Yang sirah kata lah. Tiba-tiba salah seorang sahabat bernama Al-Habbab bin Munzir mencadangkan tempat itu dipindah tempat lain kerana beliau sangat kenal dengan penduduk An-Nasr tu. Mereka lebih-lebih lagi sebagai jago pemanah. Kan dia kata dia duduk berhimpun kat tempat ni pasal apa? Pokok ni memang golongan sniper. Sniper tak sniper? Menembak tempat senapang zaman dulu dia pakai panah. Tapi tuan-tuan, kalau dalam bab panah ni seorang sahabat Nabi nama Sa'ad bin Abi Waqqas, Masya Allah 10 panah, 10 kena. Dan juga Imam Syafi'i ni, Imam Syafi'i pun, Imam Syafi'i sebut dia aku ni kalau panah 10 panah, 10 kena tempat ni. Maknanya handal Imam Syafi'i ni bagi apa mana. Pokok ni memang tempat pula depa tinggi daripada kaum muslimin. Dan tentulah anak panah mereka bahaya meluncur cepat. Sebab tu dia kata mungkin juga mereka mengadakan serangan mengejut ya di banyak pokok-pokok kurma yang sekitar tu. Mendengar keterangan itu Nabi pun pindah ke tempat lain. Ya, setelah berlaku pertempuran di mana satu demi satu benteng musuh dapat dikuasai kecuali 2 benteng terakhir. Di sinilah banyak tentera musuh bertahan dengan gigih hingga korban banyak di pihak muslim ataupun di pihak musuh. Zaman dulu dia perang ni memang duduk dengan tembok ya, kota-kota zaman dulu lah. Oleh sebab tu mereka mencadang supaya diadakan senjata-senjata. Maka berlakulah perdamaian. Islam ni kalau orang minta berdamai, damai. Sebab tujuan kita perang bukan nak bunuh orang. Tujuan kita mengajak supaya manusia mengabdikan diri kepada Allah. Tapi tengok juga kalau dia memang nampak nak menipu, jalan-jalan dia kata nak berdamai ke belakang dia siap dia tahu tak boleh lagi. Ya. Maka berlakulah perdamaian dengan 3 syarat. Yang pertama, darah mereka dijaga, mana tak boleh bunuh. Keturunan mereka juga diamankan, tak boleh diapa-apakan anak dan isteri mereka serta orang tua mereka. Yang kedua adalah mereka adalah bersedia untuk keluar meninggalkan Khaybar bersama dengan keluarga. Nabi halau terus. Apa dah tak duduk di sini dah. Yang ketiga, mereka tidak dibenarkan membawa bersama mereka selai setinggal. Ya. Setelah syarat itu disetujui, mereka pun meninggalkan Khaybar. Dan dalam benteng itu didapati umat Islam buka banyak senjata dan juga kitab-kitab Taurat ya. Tetapi mereka meminta supaya umat Islam mengembalikan kepada mereka Nabi sahabat kitab Taurat. Kitab Taurat kita nak lipat apa? Sayyidina Umar pernah baca kitab Taurat. Nabi tanya baca apa Umar? Dia kata baca kitab Taurat. Nabi kata dah turun Quran, baca Taurat apa? Padahal Taurat pun kita suci. Tapi dah turun syariat Nabi, tak payah. Ini tanda kepada kita bahawa syariat Islam dah ada. Kita ni pandangan-pandangan pelik-pelik buat-buat lagi. Dalam syariat Islam ni ada orang dia kata boleh ke ikut Islam? Tak payah kita Islam lengkap ni. Sedangkan Nabi sebut ya, Nabi bacakan ayat Quran kepada kita yang Allah telah menyempurnakan ajaran agama Islam. Okey, kemudian peperangan Khaybar ini menelan korban selama 93 orang Yahudi, 15 di pihak Islam. Ya, yang perang tu pun bukan kata perang lama. Sayyidina Ali ketika mana dihujani dengan tombak dengan apa tu, dia kepok pintu rumah orang. Dia buat perisai. Maknanya kepok pintu buat perisai. Buat Sayyidina Ali ni.
Ya. Tu orang pun kalau buat tongkat ni. Orang Melayu beritahu lah kan. Tongkat Ali saya nak pesan lah. Kalau rebus tu jangan minum dia saja. Kurang-kurang campur dengan air kopi. Air kopi madu. Sebab dia kalau rebus, dia saja layak, dia minum, dia akan menciptakan berbuka. Saya duduk ada seorang, dia hari-hari minum setekor dok rebus untuk abang awam. Ni minum bagus ni, tengok dialisis. Ya, sebab dia mengecut dalam pinggang. Harga dia tak apa. Tongkat Ali tak boleh makan dia saja. Orang apa boleh makan tongkat Ali ya? Dah tahu tongkat Ali kami kasih Fatimah dah tak? Tongkat Ali. Kalau nak bagi muda elok segak balik, ya pakai apa manjakan. Bawa dalam nasi. Masak nasi siap dah. Angkat sepinggan buah kita. Tambah ya, gue pergi lembut dalam nasi. Labur dalam bayuk orang tak mau makan. Lagi suami balik-balik tengok, bawa pula ni, menjaga ni buah ni. Dia tak ada baik. Dia jadi ulang dalam nasi. Kan? Boleh? Dengan orang minum tempat li kosong. Pasal bahan tu ada kita buka. Mula lagi tak ambil 40. Yang rosak buah pinggang sebab dia saja sunggal. Dia akan lama kecut. Dia kecut buah pinggang ni. Buah pinggang jadi kering. Macam juga orang yang guna garam banyak sangat. Bila dia duduk dalam buah pinggang, dia hisap cairan buah pinggang. Kita punya organ kan lemah. Garam ni pakai dia macam tu lah. Kalau anak kecil-kecil ni bawah pada setahun, ya, jangan kalau boleh makan apa-apa jangan bubur garam. Sebab dia akan mencutkan buah pinggang. Kanak-kanak mencut buah pinggang. Ada satu kes tu, bila demam ya, pergi klinik. Lagi pula doktor bagi ubat ni dos tak cukup, tambah lagi kuat. Batuk demam duk bagi dos kuat, barunya rosak buah pinggang. Baru umur 5 bulan 6 bulan. Aduh kena. Bila budak umur 5 bulan 6 bulan, dia bukan sesuai makan ubat. Buah pinggang dia tak kuat. Juga ayam mineral. Ayam mineral ni yang apa? Ayam mineral. Ayam mineral jangan bagi minum kepada anak kita kecil. 4-5 tahun tak apa. Pasal ayam mineral, buah pinggang dia tak kuat minum pasal mineral. Ayam masak tak apa, kita masak. Dia ayam mineral. Tak bagus juga minum ayam arus kosong tu. Kita ayam arus tu sesuai penyakit buah pinggang. Penyakit buah pinggang, kalau ada mineral layak dia akan memabukkan tulangnya. Sebab tu mereka minum ayam arus. Yang kita sihat-sihat minum ayam arus saja. Supaya tak ada mineral kosong. Tak zat lah. Kita senang tak ada zat. Ayam arus bagus. Kadang ayam sesuai kita. Banyak orang kita suka kan beli penapis arus lah apa. Arus ni tu orang sakit buah pinggang besar. Anak kita pun yang budak tadi yang 6 bulan tadi tu, bila kena buat demam, buat batuk, buat memang dia beri banyak kan. Sikit-sikit minta. Akhirnya buah pinggang dia tak boleh pakai. Kecil nak dialisis dia tak ada. Ya, hati dah tinggal sebab apa? Sebab terlalu banyak menggunakan ubat-ubat kimia. Jadi habis macam mana Ustaz? Anak demam-demam ni, anak demam, apa masalah dia? Panas dulu. Jelur ayam lagi bagus. Habis tu tak erti nak jelur ayam, jelur ayam tak erti. Ada daun kabut, bunga raya, daun motan, daun pisang, bin kayu. Habis saya sebut 5-6 daun tak ada di rumah. Kan? Macam tu ya. Takut rosak lah mereka kecil atau apa. Jadi kalau demam macam mana? Demam, aduh. Kalau jenis sejuk semua, macam soda. Kalau demam anak-anak, minyak zaitun. Ya. Boleh ni? Minum? Lalu lah. Minum minyak zaitun setiap malam. Minum percaya. Tapi 2 jam. Paling kurang minyak zaitun. Jadi warga dia macam apa? Nanti dia akan pecahkan blok-blok kolesterol. Orang yang minum melazimi minyak zaitun, insya-Allah tidak kena penyakit jantung. Yang berkaitan jantung sumbat. Juga menurunkan kolesterol dalam badan. Nampak kolesterol mau. Baby boleh minum. Baby kalau nak pergi elok ni, lumuk dia
tua 15 minit. Boleh kita berjalan lebih. Anak saya buat macam tu lah. Ada hari mandi minyak kan. Belajar silat nak hari tu habis. Sekali dengan mok, saya lumuk. Kamu cakap mok pun saya lumuk. Kunci pintu elok-elok. Lumuk budak-budak ni, lumuk-mok dia. Terlumuk seluruh badan. Kita pun lumuk. Jadi kulit jadi lembut. Kadang-kadang ada orang yang kulit kering kan. Kulit kering minum minyak zaitun. Kadang kulit selalu mengupat, kadang kulit dia kering kasar, sisik, minyak zaitun. Minyak lain, minyak darah pun boleh, tapi minyak zaitun jauh lebih berkhasiat sebab sebut nama. Tiap malam, tiap sampai mati. Dalam selama-lama betul, bagus. Dan minyak zaitun, Masya Allah. Makcik tengok nanti siapa ada sembelih, ni pun minyak zaitun. Dia duduk tu siapa bunyi berat tepuk semua, terus. Dia tak ada insya-Allah usus-usus yang betok ni dengan minyak zaitun. Minyak zaitun kat rumah makcik zaitun. Minyak zaitun semua market banyak. Tak original. Gila nak original. Ni saya pergi Kuala Lumpur, saya pergi Hadiran ni. Syria lah, tapi lah ni Syria, Iran, kualiti dia elok. Hak paling elok sekali minyak zaitun ni. Antara yang elok lah Itali lah. Tapi yang elok juga Palestin. Tapi ambil yang pokok dia kena tolak lah kereta Yahudi. Tapi bagus kalau makcik-makcik ke supermarket nampak virgin ni darah mana orang kali pertama. Orang kali pertama tu dia virgin lah, mahal. Kadang kali 30 lebih. Kalau kita lihat keluaran negara Islam ni, dia baru dalam 25 ringgit, 25 ringgit, bawah dalam 30 lah. Kalau hari kali cuma 30 lebih. So nanti saya meja minyak zaitun. Kira yang paling kecil 15. Tapi yang doktor tak masa kecil sikit kan. Dah. Ikut tu duduk biar sikit. Atung gram pun ada no. Okey, kita tengok. Peperangan Mu'tah pula. Peperangan Mu'tah ni berlaku dalam bulan Jamadil Awal. Kan? Dia Muharram Safar, Rabiul Awal, Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Jadi tahun 8 Hijrah, setahun lepas tu, di sebuah tempat di Indonesia, dia di sebelah tenggara Laut Mati. Punca pada peperangan Mu'tah ini adalah apabila putusan Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Umayyah Al-Azdi sampaikan surat, sebagaimana surat yang dihantar kepada raja-raja lain. Al-Harith ni sampaikan surat kepada Gubernur Basrah, nama juga Al-Harith. Bila sampai itu surat tu ditangkap lalu dibunuh. Pengikut-pengikut orang Rom ni. Mereka ni duduk bawah kerajaan Rom dulu. Yang dibunuh. Maka setelah sampai kepada Rasulullah, baginda sangat marah. Kerana selama ini belum pernah seorang utusan baginda dibunuh. Dalam Islam tak boleh bunuh utusan. Katalah musuh main kepada kita bawa surat tak boleh bunuh. Tapi selalunya dalam amalan-amalan kerajaan-kerajaan lain, kafir dulu, kalau hantar utusan tu kalau mereka kena bunuh dia siap. Selalunya kena bunuh lah untuk marah. Ya, kadang-kadang dia hantar balik kepala. Bila sampai kepada Rasulullah marah bila utusan baginda benar macam tu. Lalu 3,000 orang di bawah pimpinan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni sama dia, anak kat Nabi ya. Mereka bertolak. Nabi pesan, jika Zaid gugur diganti oleh Ja'far, Ja'far gugur diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Kemudian Nabi pesan, ya, Zaid agar dapat menangkap pembunuh Al-Harith. Sekiranya mereka menyambut seruan dengan baik, berdamai. Tapi jika mereka enggan, hendaklah memohon pertolongan Allah dan perangi mereka. Kita tengok ni, bila Rasulullah sebut menjadi artinya, bila ilmu yang ada pada Rasulullah tak bagi kau, akan panglima Rasulullah yang akan meninggal seorang demi seorang. Yang terakhir Abdullah bin Rawahah pun meninggal juga. Yang mana Abdullah bin Rawahah putih dua-dua lengan dan kaki. Ya, peluk pedang dengan bagi tangan yang ada. Ya, tu pun tak lari daripada medan peperangan. Mati syahid. Baginda bersabda, berpesan kepada mereka,
Ya, aku berwasiat supaya kamu bertakwa kepada Allah dan moga-moga beroleh kebaikan mereka yang bersama kamu daripada tentera Islam. Berperanglah kamu dengan nama Allah pada jalan Allah dengan orang yang kufur kepada Allah. Jangan kamu melakukan khianat, jangan mencuri harta benda, jangan membunuh kanak-kanak, jangan membunuh wanita dan orang yang sudah tua bangsa. Jangan bunuh orang yang berada di tempat ibadat, jangan merosakkan tanam-tanaman, jangan memotong pokok buah-buahan dan jangan meruntuhkan bangunan-bangunan. Ini bila Rasulullah pesan menjadi satu sistem peperangan dalam Islam. Dalam peperangan Islam tak boleh dia masuk-masuk. Orang nak dulu kalau perang, masuk-masuk kampung tu, tujuh pokok kurma habis. Pokok kurma, rumah, dalam masjid ke, heret pulang bunuh. Dalam kuil ke, dalam gereja, heret bunuh. Kita dalam Islam, siapa yang berlindung dalam rumah ibadat tidak akan dibunuh mereka melancarkan serangan daripada rumah ibadat. Itu baru boleh dikenalkan. Ini masuk dalam undang-undang antarabangsa Islam dalam bab peperangan. Ya, bahawa tidak boleh bunuh motor, perempuan, kanak-kanak. Ya, dan jangan tebang-tebang pokok-pokok macam tepi jalan tu. Takik habis semua. Tak boleh. Juga jangan runtuhkan bangunan. Tapi apa yang berlaku peperangan hari ini berbeza. Kenapa? Kerana peperangan hari ini bukan dilakukan di atas dasar Islam. Sehingga mereka bukan setakat rumah, hospital, ya, klinik-klinik, masjid pun disebut sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Waktu tuan Yahudi ni, ya Allah Ta'ala laknat sembuh saja apa? Pasal perangai tak merubah kesunan dia. Dia Yahudi ni dia hitam ke dia putih ke, dia akan perangai jahat. Tapi bila Yahudi sama Yahudi, yang hitam ni dia jadi kelas kedua. Orang Yahudi hitam ni dia tak boleh duduk sekali dengan Yahudi putih kalau pun dalam negeri Israel. Hidup penempatan geng kok hitam. Sebab anak Nabi mana Allah? Nabi Yaqub, Yahudi ni keturunan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf semua tu kan. Ya, daripada keturunan dia ada anak yang hitam, Sam, nama dia. Yang geng Yahudi ni pergi duduk di belah Amerika. Yahudi ni Yahudi hitam. Yahudi putih ni lah ni banyak sebenarnya orang tak sedap menetap di Rusia. Tapi sekarang ni dia ambil balik duduk di Palestin, makai tanah. Orang Islam pun ada juga salah dia buat jual tanah. Ada Yahudi. Ya, kemudian mereka juga merampas sodok rumah orang-orang ni halau. Maka akhirnya mereka panggil orang-orang ni buat perumahan di pasal. Ini Yahudi. Yahudi ni dia ingat bagus. Ada apa? Dia himpun Yahudi. Allah ni dah dapat balik dah bebas negara kita. Semua pakat-pakat main duduk. Sebenarnya mereka patah balik duduk tu nak kena bunuh ramai-ramai. Dia pun nampak macam berjaya. Ada apa? Dia boleh balik main duduk di tempat kita balik. Tapi dia pun tak tahu Allah himpunkan dia pun di satu tempat. Ya, ni ada bukit nama Bukit Gadon. Armageddon, peperangan Bukit Gadon. Bukit Gadon ni dulu dekat tepi yang tengah-tengah Israel kali ni. Dan laut yang ada, Laut Galili sekarang ini, kalau kita lihat dalam laporan surat khabar di West Bank punya newspaper, dia ada cerita paras air di Tasik Galili. Tasik Galili ni makin hari makin kering. Yahudi pun duk isap air, duk tapih untuk air minuman. Mereka apa? Ayat korang tapih sengaja Tasik Galili. Apabila Tasik Galili kering, artinya peperangan sah kamu. Sekarang ni nak perang dengan Jordan, nak perang macam-macam. Bila tu tandanya masih ada. Memanglah tuan-tuan, kalau kita tengok balik, Tasik tu sudah berada pada paras yang hampir kering. Bila kering tu artinya bermula perang. Wallahualam. Nampak gaya tak lama orang bila jadi perang tu, artinya perang seluruh dunia. Dunia termasuk negara kita, tak ada negara yang selamat. Kerana semua negara akan dilalui oleh gajah. Nak selamatkan kita, baca 10 ayat akhir dari surah Al-Fatih. Tapi tahu kalau dapat hafal lagi bagi. Sebab bila gajah mai, orang yang hafal surah tu dia akan terselamat daripada tipu daya gajah. Gajah akan datang membawa kemakmuran di sebelah kiri dia dan membawa ke musnahan di sebelah kanan. Tetapi sebenarnya dalam Islam, kemusnahan bagi Dajjal itu adalah surga bagi orang. Dia akan ajak manusia, dia akan main kan, di dahi dia tulis Dajjal, Al-Masih Dajjal. Ini kita tahu lah, kalau kita jumpa lah bimbang-bimbang diri kita tiba-tiba terikut dia.
Dajjal ni yang hebat. Allah Ta'ala bagi kuasa kat dia juga tumpang. Belah orang tak mati. Berat orang. Orang tak mati. Orang yang takjub lah, yang tak ada iman ni, boleh jadi pengikut Dajjal. Selepas itu berangkatlah tentera Islam yang mengharapkan keberkatan Allah sampai di tempat-tempat nama Man'an. Mereka diberitahu angkatan musuh sudah bersiap sedia menyambut mereka. Dikabarkan juga bahawa musuh telah berada di satu tempat yang bernama Al-Balqa, iaitu pekan yang dalam wilayah Damsyik, yang ni dekat Syria, ya, dekat Aman tu, ya, kota-kota tu. Adapun angkatan tentera Rom adalah terdiri daripada orang-orang Rom dan juga orang Arab yang bersekutu dengan mereka. Tengokkan orang Arab berkeliling dengan orang Arab, dia sanggup duduk dengan orang Rom, ya. Tentera Rom pada ketika itu adalah tentera yang terkuat dalam dunia. Terkuat adalah tuan. Wah, ya. Mereka mempunyai persenjataan yang sangat hebat. Untuk menghadapi keadaan ini, pihak tentera Islam mengadakan mesyuarat. Mereka memutuskan memohon bantuan kepada Rasulullah atau memohon diberikan arahan lain. Tapi Abdullah bin Rawah berpendirian lain, lalu dia berkata, ya, hendaklah demi Allah sesungguhnya yang kamu tak suka itulah kamu keluar untuknya. Hampa bukan suka nak pergi perang mati, tapi hampa keluar. Dan dia kata, padahal kamu semua inginkan syahid, kita berperang bukan dengan jumlah yang banyak dan kepercayaan hebat. Sebaliknya kita berperang demi menegakkan agama Allah yang telah memuliakan kita dengan agama itu. Sesungguhnya ada di antara kita ni, kita punya dua pilihan, menang ataupun mati syahid. Tengok sahabat. Bila pergi ke Palestin, umat Islam di Palestin, bila ditanya kepada anak-anak dia, jawapan sangat berbeza dengan anak-anak kita. Anak kita tanya nak jadi apa? Nak jadi doktor, nak jadi lawyer, nak jadi bawa kapal terbang, kan? Tanya anak Palestin, isu besar nak jadi apa? Nak mati syahid. Dia tak askar dah mati syahid. Kami nak mati syahid. Dan mereka semua boleh dikatakan ramai di kalangan mereka menghafal Al-Quran. Tiap-tiap tahun ni masjid ni graduate 2,000 orang hafal Quran. Masjid-masjid kan, mengaji di masjid hafal Quran. Kawan saya ambil IP hari itu, dia kata tolong test kami. Ustaz-ustaz kita berpuluh lah cari ayat payah-payah. Tebuk satu masjid baca sambung. Bukan kata sikit, satu masjid. Nak kecil-kecil ni. Tebuk kata wa idh qala rabbuka lil malaikah, disambung wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tebuk ni sambung, tak salah. Lepas tu lepas nak tebuk ustaz kita kata nak tebuk kita pula amboi. Takut tebuk-tebuk nana berlubang kita ni tebuk berlubang. Kalau tidak, kan hafal Quran ni masya-Allah. Allah bagi keberkatan banyak, di antaranya adalah dapat menyelamatkan 10 orang keluarga dia daripada dapat syafaat, adalah selamat daripada syafaat. 10 orang tu tentu masuk dah mak dia. Kalau mak dia akidah hilang. Mak dia pun akidah sesat. Anak kafir, bakfus. Tafus dia. Tak jadi apa juga. Dia yang penting adalah itu anak kita pula menjaga buku-buku Quran dan tidak lupa pada ayat-ayat. Ni habis 3 tahun kasi lupa sikit. Ya? Ataupun dia hafal baru 20, tiba-tiba tak kata Allah Subhanahu Wa Taala mati. Allah kira dia hafiz juga apa semua. Dia hafal 20 ke hafal 5 ke meninggal. Tengah-tengah duk hafal. Dia boleh bawa 10 orang. Mak apa? Dia balik dia tak buat itu masuk macam. Kan? Allah mudah-mudahan Allah. Biar dalam rumah kita ada seorang yang hafal Quran. Dah dia kata awak hafal Quran selesai semua masalah kan? Awak tak selesai masalah bila hafal Quran. Tapi Allah bagi keberkatan lah. Awak bila tak hafal Quran pun selesai kan? Lari serabut tengok nak. Tapi orang hafal Quran, kita tengok anak kita sudah lah sampai hafal Quran. Kita pergi hantar dia mengaji sekolah agama ayat ke, dia mengaji sekolah agama mistari ke apa, tak kisah. Tuan tengok dia balik pangai dirinya. Dan berubah. Dan berubah. Dulu macam ni dia nampak belik tak pasal-pasal. Bagus. Kalau kita tengok budak sekolah agama, ada saya duduk lalu kan. Kita tengok budak sekolah agama keluar tengok dia kan. Pusing tengok budak ni. Nampak macam ni kenapa kan. Kalau kita lalu kadang-kadang sekolah lain pun kadang-kadang semua jahat, tapi jangan budak sekolah agama. Pergi duduk depan sekolah agama. Dia bakal tengok dia budak.
depan pusat saniti lah. Nampak lain. Dia lain. Orang isap dada, orang minum arak, kita nak buka tak syok. Ini alhamdulillah. Lepas tu bagi ada juga seorang orang kita ni. Salah. Kan? Maka bermulalah peperangan, berperanglah Zaid bin Abi Musa hingga berbuat syahid. Kemudian bendera diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ni siapa? Buku Nabi. Dan Nabi nampak macam dia Abu Talib. Ja'far anak dia, buku lah. Dan pada mulanya Ja'far perang atas kuda. Kemudian turun kuda. Terus perang tanpa kuda. Kemudian pasal kuda dia luka. Tiba-tiba tangan kanan yang dipotong. Kemudian dipotong belah kanan kiri. Genggam peluk bendera sampai syahid. Setelah habis perang didapati luka pada badannya lebih daripada 70 lubang ikaman pedang dan juga lebih. Luka 70 tak lari. Kita betul-betul tak main lagi. Tangan kena pisau. Tak main lagi lah. Tangan kita dia terpayah nak kali kita. Kita kat sini ni, kat mereka. Kita lah tangan lupa sikit lah.